InsyaAllah kita mulakan kuliah ataupun perbincangan kita pada subuh ini, pada pagi ini insyaAllah, dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insya'Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qaidul Amjahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tamzun nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu sediakan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wa istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila al-khairi ibtigha amaradatihi wa qurbihi wa sawabihi Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia? Harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama mengambil sedikit masa kita, ruang kita, untuk kita mendengar perbincangan berkenaan dengan tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya kupasan dan perkongsian dan perbincangan kita pada pagi ini sikit sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, menambahkan ketakwaan dan keyakinan kita, serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, samping kita dapat insya-Allah sikit sebanyak jadi bekalan dunia akhirat kita insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan ayat, iaitulah pada ayat yang seterusnya, di mana Allah Taala menyebutkan dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, kita pada masuk ayat 41, 42 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkin mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum
fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in nasha nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sadaqallahul azim. Maksudnya wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum, dan satu lagi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah mereka kami angkut mereka, inna hamalna zurriyyatahum, sungguhnya kami angkut akan zuriat keturunan mereka di dalam kapal ataupun bahtera mashhun, bahtera yang penuh dengan muatan. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum, dan salah satu pada tanda-tanda kebesaran kami yang kami tunjuk pada kamu ialah kami menanggung ataupun angkut keturunan mereka di dalam kapal ataupun bahtera yang penuh dengan muatan. Wa khalaqna lahum min mislihi yarkabun wa khalaqna lahum min mislihi yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat menaikinya. Ma yarkabun, yang mana mereka dapat menaikinya. Kemudian wa in nasha nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqizun, dan jikalau kami kendaki, nasya kami boleh tenggelamkan mereka. Kalau kami nak, kami boleh tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, dan tidak ada yang dapat memberi pertolongan pada mereka. Walahum yunqizun, dan mereka tidak dapat diselamatkan. Kemudian illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat daripada kami. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat dan kemurahan daripada kami. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan hidup kepada mereka sehingga ke suatu masa. Ada kesenangan hidup pada mereka sehinggalah pada suatu masa. Jadi kita kembali pada ayat 41. Mana kita perbincangan kita pada pagi ni ayat 41, 42, 43 dan 44 insya-Allah. Jadi kita lihat pada ayat 41 semula di mana Allah Taala menyebut dalam ayat 41. Allah Taala kata wa ayatil lahum anna hamalna zurriyyatahum fil fulki mashhun. Dan salah satu daripada tanda lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kami angkut akan mereka dan juga keturunan mereka dalam kapal ataupun bahtera yang penuh dengan muatan. Jadi ayat itu merupakan tafsirannya ada kaitan dengan ayat sebelumnya, nak cerita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat sebelum ni menceritakan berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang planet-planet ataupun benda-benda yang berada di langit, seperti matahari dan seperti bulan. Kejadian matahari, kejadian bulan yang berbeza. Kemudian Allah Taala menjadikan siang dan malam dan sebagainya. Jadi pada kali ini pula pembincangan berkenaan dengan sesuatu benda yang terdapat di lautan, sesuatu benda terdapat di air, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala telah menciptakan, berikan ilham kepada Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina bahtera ataupun membina kapal. Yang mana dengan bahtera dan kapal tadi lah yang telah menyelamatkan akan zuriat keturunan anak Adam alaihissalam. Yang mana yang tidak naik bahtera, tidak naik kapal, maka semuanya tenggelam dan mati. Ini nak menunjukkan pada kita tentang Allah Ta'ala boleh memberi ilham kepada sesiapa-siapa yang saja yang hendak. Itulah pertama sekali kepada Rasul ataupun Nabi-Nabi yang telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rentetan daripada kejadian bahtera itu, pembuatan bahtera oleh Nabi Nuh alaihissalam, jadi telah memberi ilham kepada manusia yang lain, sehinggalah pada zaman sekarang terdapati banyak kapal-kapal yang telah pun dibina oleh manusia, yang mana kapal-kapal itu dibuat daripada besi. Kalau dulu, zaman dulu tuan-tuan, kapal-kapal dibuat daripada kayu.
kayu jati, kayu yang kuat dan kayu yang teguh. Allah Ta'ala telah memberikan ilham pada Malaysia untuk melakukan benda itu, buat benda itu. Jadi ni nak menunjukkan pada kita bahawa salah satunya lagi bahawa sesuatu benda yang berat, sesuatu benda yang umpamanya seperti besi boleh terapung di atas air. Yang mana sifat air ini, cecair ini kita tahulah sifatnya. Kebiasaannya air ini boleh kata menelan apa-apa saja benda yang terjatuh pada diri dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa juga. Mana Allah Taala boleh memerintahkan supaya kapal itu tidak tenggelam, supaya air tidak ataupun air laut tidak menenggelamkan kapal-kapal ataupun batera yang telah dibuat oleh manusia. Kalau ikut logiknya sepatutnya benda besi, sepatutnya berat, tenggelam dalam air ataupun dalam laut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada air laut supaya tidak menenggelamkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memerintahkan kepada kapal-kapal itu menenggelamkan ataupun kapal tertenggelam dalam laut ataupun dalam air, dalam sungai dan sebagainya, Allah Ta'ala boleh memerintahkan. Jadi itu semuanya adalah rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan kapal-kapal tadi yang telah dibina oleh Malaysia boleh mengangkut bukan sahaja manusia, boleh diangkut pada satu tempat kepada satu tempat yang lain, daripada satu kawasan pada satu kawasan lain, daripada satu negara kepada satu negara yang lain, daripada satu benua kepada benua yang lain. Malahan banyak juga barang-barang yang telah digunakan, telah diangkut oleh kapal-kapal tersebut. Dan pada zaman sekarang ini terdapat banyak kapal-kapal yang besar yang telah dibina oleh Malaysia. Ada kapal yang kecil, ada kapal yang besar, ada yang kapal yang bersangkutan besar, ada kapal untuk ke komersial, untuk perniagaan, ada kapal untuk peperangan pun ada, kapal induk dan sebagainya ini kan yang boleh jadikan sebagai alat untuk mengangkut bukan saja manusia, malah pesawat-pesawat tempur juga dapat diangkut oleh kapal-kapal yang besar. Yang semua tadi kan hasil daripada ilham Allah Ta'ala yang sedikit yang diberikan pada Malaysia. Itu sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi perkataan anna hamanna zurriyatahum fi fulkin masyhun, kami angkut utama mereka dalam batera, mufassirun menyatakan yang dimaksud dengan keturunan ini ialah keturunan manusia, ialah datuk nenek moyang manusia yang masih hidup, yang dibawa menumpang dengan batera Nabi Nuh. Maka daripada mereka itulah keturunan manusia bertambah ramai, tidak putus-putus sehinggalah zaman sekarang. Masya Allah. Dengan jumlah yang manusia yang begitu banyak, berbilion-bilion yang terdapat dalam dunia ini, hasil daripada keturunan ataupun nenek moyang nenek moyang kita yang dahulu yang naik dalam kapal batera Nabi Nuh. Kerana yang lain tu semuanya mati ataupun kan meninggal dunia, tenggelam dan sebagainya. Yang selamat ialah umat Nabi Nuh AS dan juga binatang-binatang. Mana binatang-binatang pun selamat, ada sebahagiannya, sebahagian tidak selamat. Semuanya dia di atas ketentuan dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala nak mengasingkan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya batera Nabi Nuh itu sendiri pun boleh tenggelam dan lenyap di telan ombak yang besar seperti yang lain, jika dia tidak diselamatkan oleh Allah. Bayangkanlah apa yang berlaku sekiranya batera Nabi Nuh itu karam. InsyaAllah. Kalau seandainya batera Nabi Nuh itu tuan-tuan tenggelam ataupun karam, maka sudah tentu tidak ada lagi lah, mana terputuslah keturunan anak Adam AS. Terputuslah pada zaman Nabi Nuh AS. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka terselamatlah keturunan Nabi Nuh AS, dan kita semuanya pun termasuk daripada keturunan Nabi Nuh AS dan pada asalnya Nabi Adam AS. Baik, kemudian Allah Taala menyebut dalam Quran fil fulkil masyhun, dalam kapal yang penuh syarat dengan muatan. Kerana selain manusia yang beriman lelaki dan perempuan masuk dalam batera
itu binatang juga binatang-binatang berpasang-pasangan, jantan betina. Maka binatang-binatang itulah yang membiakkan binatang-binatang yang ada sehingga kini. Masya Allah. Baik. Apakah poinnya daripada ayat ini? Banyaknya rahmat dan nikmat kurniaan Allah Ta'ala pada Malaysia. Tetapi ramai yang tidak bersyukur pada Allah. Banyak di kalangan Malaysia tidak bersyukur. Sedangkan Allah Ta'ala bagi beribu-ribu nikmat kepada Malaysia. Dan banyak di kalangan Malaysia ni yang mengeluh di atas sedikit ujian ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada Malaysia. Bukan saja mengeluh, marah, mereka juga membentak, mereka juga mengamuk, ucapkan benda-benda yang tidak sepatutnya, maki hamun orang dan sebagainya. Walaupun dengan hanya sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda Allah Ta'ala cinta pada hamba-Nya ialah diberikan ujian. Kerana dunia ini merupakan negara ujian. Dunia adalah merupakan negara ujian, sedangkan akhirat merupakan negara untuk kita mengutip segala amalan-amalan soleh dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala yang kita lakukan ketika hidup dalam dunia. Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus, ikhlas kepada Allah. Kemudian setelah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka naik ke darat, tiba-tiba mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak ceritakan kepada kita tentang salah satu sikap orang-orang yang engkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana mereka menaiki bahtera ataupun kapal, kan, berlayar daripada satu tempat ke satu tempat di lautan, kan, berpindah pada satu tempat dan juga satu tempat. Kalau seandainya terjadinya ribut taupan, bala bencana dan sebagainya di lautan, maka masa itulah mereka berdoa tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diselamatkan oleh mereka daripada azab dan juga bala bencana tadi. Kemudian apabila mereka telah sampai ke daratan ataupun telah selamat, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mensyirikkan Allah Ta'ala. Inilah sikap sebahagian daripada manusia. Mereka tak tahu siapakah sebenarnya yang telah menyelamatkan mereka. Kalau bukan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pertolongan daripada Allah, maka sudah tentu mereka tidak akan selamat dan mereka akan mati kelembasan, mati tenggelam dalam laut. Kemudian pada ayat 42 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum min mislihi yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya. Apakah maksud pada ayat ini? Allah Ta'ala mencipta kenderaan yang seumpama yang mereka dapat mengenderainya. Maka ditafsirkan pada dua tafsiran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Iaitu pertama, Allah Ta'ala mencipta kenderaan dalam air seumpama bahtera Nabi Nuh. Maknanya bukan sahaja bahtera Nabi Nuh terapung di air, tetapi lain juga terapung seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala memberi ilham kepada manusia mencipta berbagai-bagai jenis. Kalau kapal pun macam-macam jenis kapal saya sebutkan tadi lah. Ada perahu, ada tongkang, kan, ada bot kecil, ada bot biasa, kan, ada yang saiz kecil, ada yang saiz besar, kan, dan ada yang sangat besar macam zaman sekarang ni banyak tengoklah. Banyaklah feri-feri yang bentuk untuk komersial perniagaan, kan, di mana mereka telah membina saiz kapal ataupun feri yang jauh lagi besar berbanding dengan Titanic itu, yang tenggelam itu. Didapati manusia tidak pernah berhenti daripada mencipta hasil daripada ilham Allah Ta'ala. Tidak pernah manusia ini menciptakan sesuatu benda yang dibuat daripada besi, sehingga besi itu boleh terapung di atas air, dan saiz kapal yang dibuat manusia semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, dan boleh memuatkan sampai beribu manusia dalam kapal tersebut, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan pada kita tentang kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala. Tapi manusia kebanyakannya kufur dan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata inilah hasil daripada ciptaan mereka sendiri, bukan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Taala mencipta unta-unta sebagai kenderaan dan tunggangan di darat. Khususnya untuk penduduk di padang pasir. Sebagaimana kapal yang menjadi kenderaan di laut. Orang-orang mengumpamakan unta macam kapal. Kalau di air, banyak jadi kapal yang dicipta oleh manusia. Ada kapal yang berada di atas air dan ada kapal yang menyelam dalam air. Itu submarine ataupun kapal laut, kapal selam. Banyak kapal-kapal selam telah manusia. Biasanya kapal selam digunakan untuk mengintip ataupun melancarkan peluru untuk mengawal sempadan negara. Untuk memastikan sempadan negara tidak dicerobohi oleh musuh. Jadi manusia ataupun negara-negara yang terdapat dalam dunia ini, mereka membeli. Mereka membelanjakan berpuluh ribu, berjuta-juta ringgit demi untuk menambah ataupun naik taraf. Untuk menaik taraf angkatan tentera laut, tentera udara dan tentera darat mereka. Begitu juga tak lupa juga macam negara kita Malaysia. Sentiasa menambahkan dana. Meluluskan dana sekian-sekian banyak, 10,000 untuk juta ringgit untuk membina ataupun menaik taraf keselamatan negara. Baik, kalau di daratan terdapatnya nilai air, terdapatnya kapal. Di daratan terdapatnya unta-unta yang berjalan di atas pasir. Di mana unta tadi boleh berjalan berpuluh-puluh atau beratus kilometer perjalanannya. Yang mana kenderaan lain tak mampu untuk bergerak di atas padang pasir. Tetapi unta tadi Allah Ta'ala berikan kelebihan sehingga dia bergerak beratus kilometer di atas padang pasir. Ini menunjukkan pada kita tentang kekuasaan Allah SWT juga. Kesimpulannya, Allah Ta'ala telah menciptakan untuk manusia kenderaan di air dan juga di daratan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِي الْفُلْكِ وَلَنْعَامًا مَا تَرْكَبُونَ. Dan Allah Ta'ala mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya. Surah Az-Zuhruf ayat 12. Apakah pengajaran pada ayat yang ke-42 ini? Pengajarannya, pertama, hebatnya kekuasaan Allah dan juga ilmu Allah Ta'ala. Bagaimana dia mencipta air yang cair yang tidak dapat menenggelamkan setiap benda yang terdapat di atasnya. Bayanglah sebuah kapal itu berapa ton, berapa berat. Beratus ribu berat dia tetapi tidak tenggelam. Mana Allah Ta'ala boleh mengintahkan air tadi supaya tidak menenggelamkan kapal. Yang kedua, untuk kesempurnaan hidup manusia, maka Allah Ta'ala mencipta tunggangan di daratan dan juga di lautan. Sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat seterusnya, wa in nasha' nukrihum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Wa in nasha' nukrihum, dan kalau kami kendaki, nescaya kami boleh tenggelamkan mereka. Maka pada ketika itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat diselamatkan. Jadi Allah Ta'ala nak sebut pada ayat 43 ini bahawa dia boleh menenggelamkan semua kenderaan ataupun kapal-kapal, daripada kapal jenis kecil dan besar, kapal tongkang, kapal kontainer, kapal yang mengangkat minyak dan sebagainya, kapal yang membawa pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal tempur yang terdapat di lautan itu. Allah Ta'ala boleh menenggelamkan mereka. Allah Ta'ala boleh mendatangkan ribut taufan. Allah Ta'ala boleh mendatangkan bencana-bencana terdapat di lautan untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Kalau seandainya Allah Ta'ala menenggelamkan kapal-kapal itu, fala sarikha lahum, maka tiada siapa pun yang dapat menolong dan membantu mereka daripada tenggelam.
Maka tidak ada sebarang penolong yang dapat menolong dan membantu mereka daripada tenggelam. Bahkan tiada siapa yang dapat menghalang mereka ianya daripada berlaku, walaupun dengan apa secara sekalipun. Walau hum yunqazun, kan, dan mereka tak dapat diselamatkan. Tiada siapa pun yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan mereka mati di lautan. Macam tu. Tapi kan, kalau untuk orang Islam, siapa yang mati tenggelam, maka dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid akhirat lah. Bukan mati syahid dunia dan akhirat. Kalau mati syahid dunia akhirat itu mati dalam peperangan melawan tentera-tentera kufar, tentera kafir yang mengancam manusia, orang-orang yang beriman. Baik. Sebenarnya kejadian yang berlaku pada sebuah kapal, itulah kapal Titanic yang sedang berlayar di lautan Atlantik, tiba-tiba terlanggar bongkar ais lalu tenggelam. Masya-Allah. Allah Ta'ala boleh menenggelamkan dengan mendatangkan, meletakkan, kan, bongkar ais je, sikit je terlanggar habis bocor. Yang mana sebelum tu kan jutera yang bina kapal itu menyatakan bahawa kapal ini tidak akan tenggelam selama-lamanya. Kapal ini tidak akan tenggelam. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, untuk perjalanan kapal itu, pelayarannya yang sulung, pelayaran kali pertama terus tenggelam. Terlanggar bongkar ais. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita jangan sombong. Baik. Itu juga daripada tahun 1936. Sebuah kapal, itulah kapal Wenderwijk yang tenggelam di Laut Jawa. Sehingga sekarang tidak ada siapa pun tahu sebab tenggelam. Tak tahu siapa ya. Kenapa dia tenggelam? Tak tahu. Jadi apakah penyebab pada ayat ini? Ayat ini memberi syarat dan tazkirah bahawa di dalam keseronokan mengecapi dan merasai kurniaan nikmat yang banyak adalah tuntut supaya kita tidak merasa aman daripada azab Allah. Kerana Allah Ta'ala yang maha berkuasa boleh menukar nikmat kepada azab pada bila-bila masa saja Allah Ta'ala kehendak. So Allah Ta'ala boleh tukar nikmat tadi. Daripada dalam keadaan nikmat yang keseronokan, kan, kemewahan hidup, kan, sehingga punya kapal yang besar di lautan, Allah Ta'ala boleh tukar. Malahan bila berlakunya tenggelam kapal ni boleh membuat pencemaran, tuan-tuan. Pencemaran kepada alam sekitar. Contohnya kapal minyak. Kapal yang bawa minyak, kan, contohnya berlanggar atau tenggelam, maka minyak akan tumpah ke lautan. Bila tumpah ke lautan, maka dia akan mencemarkan alam sekitar. Gitu. Boleh mencemarkan pantai. Pantai dalam kawasan yang luas. Kan banyak orang kata ikan-ikan yang akan mati. Banyaklah orang kata haiwan marin yang akan mati hasil daripada kesilapan manusia tadi. Kemudian yang kedua, bahtera, kapal dan feri yang semua yang boleh terapung di atas air. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan burung-burung yang terbang di udara. Kalau udara itu Allah Ta'ala minha pada manusia mencipta kapal terbang. Pada kapal terbang yang saiz besar, saiz kecil dan sebagainya, helikopter dan pelbagai jenis, semuanya boleh terbang. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tetapi dengan kemurahan daripada pihak kami, memberikan rahmat dan kesenangan pada mereka, sehinggalah pada suatu masa yang Allah Ta'ala tentukan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali rahmat daripada kami. Kecuali kemurahan daripada kami. Maka kapal-kapal ataupun apa sahaja boleh berlayar di lautan. Dapat berlayar dengan selamat, tidak tenggelam, tidak dipukul ombak yang besar, air laut menjadi tenang dan tidak dihentam oleh badai, taufan dan sebagainya. Semua itu merupakan daripada rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak tenggelamkan, boleh datangkan ribut, taufan, badai dan sebagainya. Maka boleh menenggelam, datangkan ombak yang setinggi 10 meter. Boleh datangkan. Kemudian memetaan ilahin. Dan kamilah yang menyelamat dan beri kesenangan hidup pada mereka di dunia ini sehingga suatu masa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah berlakunya kiamat.
Tak tahulah berlaku kiamat bila. Apakah penjelasan pada ayat yang ke-44 dengan rahmat daripada Allah, maka lautanlah yang luas terbentang tadi menjadi tenang. Lautan yang luas boleh bergelora, boleh tenang, boleh ada pasang, ada surut dan sebagainya. Dan dalam lautan itu terdapatnya pelbagai khazanah, ikan-ikan kan, macam-macam lah kehidupan terdapat di lautan itu, daripada ikan-ikan yang kecil, ikan yang besar, daripada saiz yang kecil, yang sangat kecil, sehinggalah saiz sangat besar, sebesar bas dan sebagainya terdapat dalam lautan. Yang kedua, kesenangan dan keseronokan di dunia hanya bersifat sementara sahaja. Dan ada tempoh yang telah pun ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itulah saya tuan-tuan perkongsian kita untuk kuliah subuh ataupun tazkirah subuh pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan adanya perkongsian dan perbincangan kita pada pagi ini jadi sebanyak dapat meningkatkan pemahaman kita berkenaan tafsiran surah Yasin. Dan surah Yasin ini banyak, selalu kita bacalah. Kita baca malam Jumaat, kita baca Yasin, kan, kendara kita baca Yasin. Kalau ada musibah dan sebagainya, bencana, kita baca Yasin. Anak kita nak periksa pun kita baca Yasin. Tuan-tuan, banyak kali kita baca Yasin ni dalam rutin ataupun kehidupan kita. Tetapi jarang daripada kita ni yang menghayati tentang makna dia ataupun tafsiran. Tak faham pun tafsiran Yasin tadi. Jadi kita bawa tafsiran Yasin, sebanyak dapat kita berkongsilah tentang apakah huraian-huraian dan juga pedoman-pedoman pengajaran yang kita dapat daripada setiap ayat yang kita baca daripada surah Yasin, insya-Allah. Saja perbincangan kita. Sekian. Sebelum kita berpisah, kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wasiyan li fatayya alim wa lana qulubana bi nur ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hina bil iman wa abidna bil iman wa ahsyuna bil iman wa aqina jannata ma'al iman. Tawassalna bi zitil jabarut wa tasamna bi zitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa bala bi ya latif ya khabir ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.